Okey, selamat datang ke sesi pertama kita pada hari ini. Okey, sebelum saya memulakan sesi, boleh tak awak isikan dulu borang psikososial? Boleh? Nak pen boleh? Okey, boleh. Dah. Dah? Okey. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita mulakan sesi ni lah. Okey, untuk pengetahuan tadi, yang awak telah isi adalah borang psikososial dan juga borang persetujuan maklum. Okey, yang untuk borang persetujuan maklum tu, yang terdapat dalam tu adalah matlamat sesi, lepas tu peranan di antara saya sebagai kaunselor dan juga peranan awak sebagai seorang klien, lepas tu kerahsiaan, etika kerahsiaan lah di antara kita. Lepas tu dan juga kebenaran rakaman. Awak benarkan tak saya untuk merakam? Boleh. Okey, sebelum ni awak pernah tak hadiri mana-mana sesi kaunseling, sama ada individu ke, kelompok ke, di mana? Okey, pernah. Jadi awak dah tahu ke mengenai peranan semua tu? Adalah tahu sikit semasa sesi tu. Kaunselor tu ada terangkan. Okey, awak nak saya terangkan balik ke ataupun awak nak teruskan je semua? Boleh je. Nak saya terangkan? Okey. Okey, peranan saya sebagai seorang kaunselor macam biasalah untuk membantu awak membagi mencapai matlamat diri awak lah sekarang ni. Lepas tu, dan peranan awak sebagai seorang klien adalah membantu saya bagi menceritakan permasalahan diri awak dan juga menghadiri setiap sesi kaunseling yang akan diadakan nanti. Selepas tu, dalam etika kerahsiaan tu juga saya akan jaga etika kerahsiaan ni, melainkan sama ada nyawa awak ataupun nyawa orang lain akan diancam dengan bahaya. Dan juga rakaman sesi ni akan berlangsung selama 10 minit lah untuk sesi pertama pada hari ini. Okey kan semua tu? Okey. Okey. Okey, sebelum kita mulakan lagi, panjang sebelum kita mulakan lagi ni Okey. Awak selesa ke dengan keadaan awak sekarang ni? Okey, selesa. Duduk pun selesa? Selesa. Okey, awak dah makan dah? Dah makan. Dah makan dah. Okey, tadi awak dari mana? Saya daripada college. Oh, jauh daripada college tu. Jauh. Taklah jauh sangat tapi boleh je. Boleh je. Okey, kalau panas sikit. Okey, tak apalah. Kalau penat awak duduk relax dulu, tak apa. Sebab pada hari ini sesi kita ni bukanlah serius sangat. Saya nak buat secara santai je sebab saya pun faham awak kan first time untuk hadir sesi dengan saya. Jadi pada hari ini cuma saya nak buat secara santai, dan sesi ni juga bertujuan untuk saya mengenali diri awak sepenuhnya dulu. Okey, boleh. Okey, lepas tu saya tak dulu borang ni kan. Okey, nama awak Nur Aisyah binti Saifuddin Jadi saya boleh panggil awak apa? Isya pun boleh. Isya. Okey, Isya. Oh, Isya ada adik-beradik sama nama orang. Jadi dan Isya apa anak yang kelima? Boleh ceritakan tak mengenai latar belakang family Isya? Okey, latar belakang family, saya tinggal dekat Kelantan. Family saya ada 6, ada 8 orang, 2 mak ayah. Adik-beradik ada 6 lah. Seorang abang sulung lelaki, dan lain semua perempuan, 5 orang. Lepas tu 3 orang daripada adik-beradik ni perempuan masih lagi belajar lah, termasuk saya. Seorang abang tu dah berkahwin lah, dah ada 3 orang anak. Okey. Kiranya dalam family Isya tu, Isya paling rapat dengan siapa? Saya paling rapat dengan kakak, dengan adik. Kiranya Isya kalau adik-beradik lah. Okey, faham. Okey. Selepas tu tak pergi ke Isya, tak ada apa-apa masalah. Nyatakan corak pemakanan Isya ni. Kenapa cuma baik je? Kenapa tak nyatakan cemerlang ke macam mana? Boleh terangkan tak mengenai itu? Tabiat makan ni sebab sekarang kan musim assignment tengah banyak kan. Jadi makan pun macam tak menentu lah. Macam pagi tu macam ada macam tak makan langsung. Lepas tu petang dalam pukul 2 macam tu barulah makan. Lepas tu kadang-kadang tu adalah sampai pukul 6 baru makan. Sebab ada kelas semua kan. Pagi tu tak makan, memang tak suka makan pagi. Sebab tu macam kita punya makan ni tak elok juga. Sebab breakfast tu tak ada. Sebab breakfast ni penting sebenarnya. Selalu skip lah. Memang tak suka breakfast, jadi selalu makan lewat. Sebab tu lah tabiat makan tu tak berapa okey. Tapi dia tak adalah efek dengan kesihatan Isya Setakat ni masih okey lagi lah. Setakat ni masih okey lagi. Okey, saya faham. Okey, lagi satu, Isya pernah mengatakan Isya pernah kehilangan orang yang signifikan. Boleh Isya huraikan tak? Berkaitan dengan orang signifikan ni adalah atuk saya lah. Sebab dia baru meninggal tahun lepas, bulan 4
bulan 4 bulan 5 macam tu lah, masa awal SEM 1. Jadi perkara tu baru dah sangat, sebab saya ni dapatlah juga dengan atuk sebab rumah dia sebelah rumah saja. Jadi dia punya kehilangan tu sangat terasa lah bagi saya dan juga family. Sebab nenek dah tak ada lama, 2015 macam tu. Oh, okey, saya faham. Jadi kiranya dalam ni pun Isha tak ada pada kesedihan. Jadi kesedihan tu berkaitan dengan kehilangan atuk tadi lah. Kesedihan tu berkaitan dengan kehilangan atuk tadi lah. Okey, mengenai kebimbangan pula, Isha bimbang mengenai apa? Kebimbangan ni sebab sekarang ni banyak sangat assignment bertimbung macam dalam seminggu tu macam kena hantar 2-3 assignment. Jadi bimbang lah, ada perasaan bimbang tu sebab macam sempat ke nak hantar benda tu, macam sempat ke nak siapkan semua tu sebab terlalu banyak assignment. Sebab tu lah kebimbangan dia. Oh, okey, tapi kiranya assignment Isha semua dah settle lah. Ada lagi yang Ada belum settle. lagi. Kita ada masalah ke? Sebab saya dah select sesi saya ni. Okey ke? Okey je. Okey lah. Lepas tu okey, Papa dilarang tak ada. Okey, bagus. Salah laku pun tak ada. Isha pun ada menyatakan Isha mempunyai hubungan dengan teman istimewa. Tapi Isha tak tandakan mengenai skala ni. Kenapa Isha tak tanda? Ya ke? Ya, Isha lupa. Saya lupa rasanya. Maaf, saya lepas pandang tadi. Okey, tak apa. Itu tak apa. Okey, kita sama ni. Okey, sekarang ni saya nak memfokuskan mengenai 3 kekuatannya yang telah Isha tulis kat sini. Seperti Isha katakan, Isha tulis yang pertama adalah baik, yang kedua peramah, dan yang ketiga suka menolong. Boleh Isha ceritakan pada saya tak macam mana daripada segi baik tu Isha macam mana? Dari segi baik tu mungkin saya mudah kesiankan orang kot. Sebab saya macam, tapi dari segi baik tu macam kalau tengok orang susah ke, macam orang tengah derma dah minta derma ke apa, jadi hulu lah kalau bantuan apa semua. Tu jelas dari segi baik. Okey, kiranya Isha ni jenis yang suka berderma lah kan. Okey, ada peramah tu pula. Daripada segi peramah tu macam mana pula Isha? Okey, dari segi peramah tu pula, sebenarnya saya tak adalah peramah sangat. Tapi saya macam kalau orang dah start macam communication dengan saya, jadi saya akan sambut dengan baik lah dia punya tu. Sapa dia punya apa? Communication pula. Saya akan sambut dengan baik lah. Dari situ saya akan ongoing dengan perbualan tu macam tu je. Nampaklah saya pun memang nampak sebab Isha pun nampak macam selesa and pandai bergaul dengan saya ni. Tak adalah tertutup macam mana kan. Dengan suka menolong tu sama dengan baik ke yang tadi? Suka menolong dengan berderma kan? Suka menolong orang. Okey. Saya nampak lah Isha ni macam suka menolong. Okey, ada apa lagi ke Isha nak ceritakan pada saya? Rasanya dah tak ada kot. Okey, tak ada. Okey, kalau macam tu boleh kita tamatkan sesi pada hari ini. Okey, boleh. Sebelum kita menamatkan sesi, saya nak berumusan sikit lah, rumusan kecil kita katakan untuk sesi pertama ini. Boleh ke? Boleh. Okey, macam tadi seperti Isha katakan, apa yang saya faham, Isha mengatakan Isha ni merupakan anak yang kelima daripada 6 anak yang kelima daripada 6 orang adik-beradik. Dan jadi Isha pun masih mempunyai ibu bapa. Tetapi pada tahun lepas bulan 4 Isha kehilangan orang yang paling terdekat lah, kira signifikasi dengan diri Isha lah, iaitu adik Isha. Dan pada waktu itu Isha memang sedih, tapi sekarang ni kesedihan tu telah dapat diatasi kan? Okey. Lepas tu dengan pemakanan Isha pun dalam keadaan yang baik. Cuma maybe sekarang ni ada masalah disebabkan oleh assignment lah kan. Dan Isha pun jenis yang tak suka makan pagi. Betul ke? Betul. Okey. Kalau ada yang salah, Isha boleh betulkan saya, jangan risau. Okey, lepas tu dengan 3 kuartal yang Isha tadi pun kita telah bincangkan. Isha merupakan seorang yang baik, peramah dan suka menolong. Dan memang saya nampak semua tu semasa sesi ni lah. Sebab memang saya nampak Isha memang jenis yang seorang peramah. Sebab bila cakap pun Isha dapat memberikan komen dengan baik dan sebagainya. Okey, saya rasa itu saja. Apa lagi ke Isha nak cakap? Tak ada. Betul? Okey, itu saja saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Isha hari ni okey ke? Okey? Duduk dengan selesa? Biasa. Isha bermana tadi? Oh, dari kafe. Okay, pergi makan? Makan. Dengan siapa? Dengan kawan-kawan. Oh, dengan kawan-kawan. Sudah ada dimakan? Sedap. Oh, Pedas sikit sebab kita makan nasi ayam gepuk. oh nasi gepuk. Sedap lah tu. Okey, macam Isha tahu, hari ni sebenarnya kita nak mengadakan sesi yang kedua lah. Isha tahu kan? Sebab ni pun Isha dah sedia maklumkan. Okey, sebelum kita memulakan sesi kedua ni, macam biasalah saya kena memberitahu mengenai penstrukturan, iaitu peranan sebagai seorang kaunselor dan juga klien. Lepas tu masa kita lah pada hari ni sesi kedua, kita hanya akan menjalankan selama 10 ke 15 minit lah, tak terlalu lama, tak terlalu pendek. Lepas tu juga etika kerahsiaan tu macam saya dah beritahu sebelum ni, iaitu segala yang Isha ceritakan ni akan dirahsiakan oleh saya, melainkan kalau ianya ada berkaitan dengan keselamatan Isha ataupun dengan persekitaran, jadi saya terpaksa menceritakan kepada pihak autoriti lah, seperti pihak polis dan sebagainya. Okey? Okey, sebelum tu pun saya nak tanya, sebab saya nak merakam sesi hari ni, boleh ke? Boleh. Okey, untuk rumusan yang hari tu, daripada berdasarkan sesi pertama kita, Isha ada menceritakan mengenai ahli keluarga Isha, di mana Isha merupakan anak yang kelima daripada 6 orang adik-beradik. Dan juga Isha ada menceritakan mengenai orang signifikasi lah, iaitu orang yang terdekat dengan Isha, iaitu atuk Isha sendiri yang telah meninggal dunia pada waktu SEM 1 kan. Dan juga Isha pun ada menceritakan mengenai 3 kelebihan Isha, iaitu baik, peramah dan juga suka menolong. Di mana baik dan juga suka menolong tu Isha suka berderma kepada orang lain dan sebagainya. Betulkah apa yang saya cakap ni? Betul. Okey, untuk sesi kedua ni sebenarnya kita pada sesi pertama tu kan kita buat secara santai kan. Jadi sesi kedua ni pula sebenarnya kita hendak meneroka masalah Isha. Jadi boleh tak Isha ceritakan mengenai tujuan Isha datang ke sesi kedua pada hari ini? Jadi untuk sesi hari ni saya nak share lah pasal masalah yang tengah saya alami sekarang ni. Bukan yang masalah yang lepas-lepas lah. Maksudnya masalah sekarang ni saya ada masalah dalam group assignment lah. Sebab dalam assignment ni dia kena ada kerjasama lah antara kumpulan. Tapi kami ni macam macam diorang ambil tak kisah macam tu. Kalau ada yang kisah pun dah 1 orang, tapi grup ni macam grup besar lah juga, sebab dia punya anggota tu dalam 6 orang ahli. Jadi saya punya grup ni, kalau saya tanya baru diorang jawab. Maksudnya kalau tak ada siapa yang yang bergerak dulu, kerja tu pun tak akan bergerak lah. Sebab itulah saya macam mana nak bagi pembahagian kerja tu lah. Okey, kiranya Isha ni macam berdasarkan cerita Isha tadi, kiranya Isha je yang buatkan semua kerja tu. Sebenarnya kita orang dah bagi kerja. Dah bagi kerja masing-masing, dah ada part masing-masing. Tapi sekarang ni semua macam tak gerak, semua macam tak buat. Saya tengok dalam dokumen tu ada yang part saya je lah, yang lain semua masih kosong. Jadi sangat risau lah, sebab dah nak submit dalam minggu depan. Macam tu dah kena submit. Itulah video tak siap lagi, lepas tu report pun macam banyak lagi tak buat. Jadi risau lah. Oh, jadi kiranya dalam kumpulan tu ada 6 orang kan? Dan kalian pun dah mula membahagikan tugas pada hari itulah. Tapi pasal apa yang Isha cakap tadi, cuma bahagian Isha saja yang telah bergerak, tapi yang lain semua tak buat lagi. Dan juga Isha pun risau sebabkan perkara ni, orang kata subjek ni, assignment ni kena hantar pada minggu hadapan. Boleh saya tahu tak kerja assignment apa tu, untuk subjek apa? Ini untuk subjek usahawan lah. Kalau usahawan ni dia macam kena bisnes dalam grup. Memang sangat susah lah sikit bagi saya lah, pada pendapat saya. Kalau dalam grup lagi susah daripada individu. Sebab kalau grup ni dia kena bincang dulu nak buat macam mana, barulah boleh buat kan. Sebab grup.
Jadi kiranya sekarang ni Isha berasa risau lah kan. Sebab kan Isha berkata tugasan pun dah mula dekat. Dan juga Isha kata sebenarnya lagi senang kalau tugasan usahawan ni secara individu. Tetapi bila dah tugasan secara grup ni, dia jadi susah sebabkan orang lain pun tak beri kerjasama yang bagus. Betul kan? Betul. Kiranya sebabkan masalah ni kan, Isha ada tak cuba berbincang dengan ahli-ahli grup Isha ni? Kalau untuk grup ni sebab dia orang ni macam lain course, ada yang lain course, tapi ada je yang sama course. Kalau yang sama course tu macam nak bincang tu senang lah sikit. Tapi kalau yang course lain sebab susah nak jumpa. Lepas tu kelas pun semua macam macam kelas yang lain. Macam tak sama sebab course lain. Tapi kalau untuk yang sama course dengan saya senang nak bincang. Kalau dengan dia orang ni kena bincang dalam grup. Tapi saya nak bincang dalam grup pun dia orang macam tak respon. Saya tanya apa-apa macam respon sikit-sikit macam tu. Lepas tu ada yang kata nak buat video, tapi sampai sekarang tak buat video. Saya tanya baru dia respon pasal video tu. Saya dah siap ke belum video tu, sebab dah nak kena upload. Lepas tu kena dapatkan view, sebab dah nak ujung-ujung dah kena submit dah. Tapi dia orang cakap dia orang tak buat lagi. Kiranya Isha pun dah pergi, kiranya dah cubalah untuk hadapan dengan dia orang ni kan. Cuma walaupun Isha dah cuba, dia orang pun masih buat kerja sama je, tu tak buat kerja dan sebagainya. Tadi pun Isha ada cakap ada yang kos lain. Kiranya dalam grup tu ada yang sama kos dengan Isha juga lah kan. Ada. Yang sama kos dengan Isha tu buat tak kerja dia ataupun sama je macam yang lain? Kalau dalam laporan tu tak ada dah buat. Tapi dia tak tahulah, takut. Tapi saya tak sure lah, takut dia orang buat dekat Words ke apa. Sebab dia orang bagi tu, dia bagi link Google Doc. Saya buat dalam tu. Tapi satu part yang lain semua tak ada. Tak tahulah, takut dia orang buat dekat Word lain ke. Tapi sebab nak combine semua, dah bagi link. Sebab dah bagi link memang kena semua buat kat situ lah. Sebab semua boleh nampak. Tak adalah buat dekat dekat platform lain apa semua. Jadi susah lah kita nak rujuk semua tu. Sebab tu lah. Kiranya berdasarkan apa Isha cerita ni, ahli yang sama kos dengan Isha pun sama juga. Dia tak adalah tuju kat laporan. Cuma Isha berfikiran baiklah, kata kan, kiranya maybe dia orang ada buat kat platform lain. Cuma dia orang tak lampirkan. Macam tu kan. Lepas tu dia orang dah juga tanya pasal nak buat organisasi apa semua, minta gambar. Macam ada lah update. Tak tahulah. Kenapa tak tahu tu? Boleh Isha ceritakan apa yang tak tahu tu Tak sebenarnya? tahulah, sebab rasa macam dah fed up dengan benda ni. Sebab dah nak dekat subjek, takkanlah sampai ujung-ujung baru nak buat. Sebab kita pun nak nak relax, ujung tak naklah stress. Sebab sekarang dah minggu 13. Kan naklah stress, macam nak settlekan minggu ni juga. Minggu 14 tu macam nak relax. Sebab semua saya pun dah siap sebenarnya, cuma satu ni je lah. Kiranya assignment ni kena hantar bila? Minggu depan. Dan memang laporan semua hanya Isha saja dah buat. Video pun? Video Memang video tu saya satu grup dah. Satu orang ahli ni dia cakap hari tu dia nak buat. Macam saya ceritakan tadi lah, dia nak buat. Lepas tu saya PM dah tanya dekat grup, dah siap ke video tu? Kalau dah siap boleh upload dekat YouTube. Tiba-tiba dia PM saya, dia cakap dia tak edit lagi, dia suruh saya edit. So dia hantar semua saya. Lepas tu saya suruh dia macam mudahkan kerja saya lah kan. Macam dia dah suruh saya buat, lepas tu kena dah macam tolonglah juga mudahkan. Macam cut mana yang penting, mana yang tak nak. Tiba-tiba dia hantar yang tak edit langsung. Macam yang full, yang video 7 minit tu agak lama lah. Sebab kita punya video ni, kita orang punya video 6 minit je. Dia orang macam tak tahu lah, macam lepas tangan macam tu. Boleh tak saya tahu, ada tak Isha cuba tanya dengan mereka lah, kenapa mereka buat macam tu? Contohnya maybe disebabkan oleh kelas ke, ataupun assignment terlalu banyak menyebabkan mereka buat macam tu? Tak ada lah tanya pula. Saya tak tanya sebab dah sebab rasa dah fed up kan. Macam kau bagilah kat aku buat, aku dah nak relax cepat-cepat. Lepas tu sebab lecturer kan nak tengok video tu, nak tengok kita punya viewer apa semua. Saya tak tanyalah.
Tapi saya dah tengok dia punya apa tu, update status WhatsApp semua, dia pergi sungai mandi, have fun. Jadi macam ya Allah, menyampah tu. Oh, kiranya Isha pun nampak lah macam dia pun sebenarnya macam banyak dia free time tapi tak ada buat kerja. Oh, lepas tu Isha pun buat je lah kerja yang lain ni. Saya buat yang video tu yang macam urgent je. Sebab video tu sangat-sangatlah urgent sebab kena upload juga, walaupun macam mana kena siapkan juga dalam 2-3 hari ni. Sebab Isha pun kata tadi kena dapatkan views kan. Oh, lepas tu kiranya Isha sekarang ni okey ke buat perkara tu ataupun macam Isha semacam penat lah kena buat kerja ni? Saya okey je sebab sekarang ni banyak kerja saya dah siap. Macam kalau saya buat ni saya rasa macam saya dah buat report saya punya. Yang lain tu, yang dress tu diorang lah yang siapkan semua. Dan pasti kena siap. Macam tu lah. Diorang kena siapkan semua yang dress tu. Laporan semua tu lah sebab video pun Isha dah settle semua kan. Okay, sekarang ni sebab berdasarkan apa yang Isha telah ceritakan semua tu kan, kiranya tujuan Isha sekarang ni, tujuan Isha datang ke sesi untuk selesaikan masalah ni lah. Oh, kiranya apa matlamat sebenar Isha untuk datang ke untuk datang ke sesi ini? Selamat saya sebenarnya setelah sini nak meluah je lah. Saya nak tahu perasaan, kalau apa tu nak dengar pendapat orang lain jugalah. Kalau lain tu matlamat, matlamat lain tu saya rasa macam kalau cakap dengan orang bagi nasihat apa semua, jadi saya rasa tak down lah. Makin apa tu, makin apa tu ada semangat lah nak siapkan assignment ni walaupun ada banyak masalah macam tu. Kiranya Isha cuma datang nak meluahkan pada saya je lah kan. Okay, bagi saya apa yang Isha buat ni macam ialah semua kerja tiba-tiba tak ada kat bahu Isha. Sepatutnya kena bahagilah antara satu sama lain kan. Tapi tak apa, Isha apa yang Isha buat tu sebenarnya bagus. Sebab Isha pun cuba selesaikan kerja tu dalam masa yang telah ditetapkan. Tapi bagi saya juga maybe Isha sebenarnya boleh cari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah tadi. Tapi pada sesi ini kita tak adalah sentuh lagi alternatif tu sebabkan nanti pun masa berapa panjang kalau Isha nanti letih kan. Kira nanti alternatif tu kita akan buat pada sesi ketiga. Boleh ke? Boleh. Okey. Sebelum saya tamatkan sesi kedua kita pada hari ini, boleh tak saya nak buat rumusan sedikit mengenai apa yang Isha telah ceritakan? Boleh. Okay, berdasarkan apa yang Isha telah ceritakan tadi, Isha sebenarnya mengalami masalah dengan kumpulan usahawan Isha lah kan. Sebab Isha kata macam video Isha yang buat, laporan pun hanya Isha saja, bahagian Isha saja yang telah buat. Tapi ahli kumpulan yang lain tak ada buat langsung. Dan Isha pun tak tahulah sama ada yang sama kos dengan Isha tu telah buat cuma di platform lain. Tapi yang kos lain tu pula kiranya ada kan dalam satu grup Isha tu ada 2 kos kan. Kiranya Isha pun tak tahu yang kos lagi satu tu sama ada diorang ni tak buat kerja sebabkan diorang ni ada masalah assignment lain ke apa. Tapi berdasarkan apa yang Isha telah lihat dekat status WhatsApp tu, nampak macam diorang banyak je free time. Betul ke? Betul. Okey, kiranya berdasarkan masalah ni pun Isha kata matlamat Isha sebenarnya hanya datang untuk meluahkan perasaan Isha sajalah. Sebab Isha rasa macam Isha nak dapatkan nasihat daripada saya dan sebagainya, kiranya dorongan semua tu lah kan. Tapi dan juga Isha tadi setuju dengan saya untuk kita mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah kumpulan Isha ini. Betul ke? Betul. Okey, tapi yang alternatif tu kita akan bincang pada sesi ketiga disebabkan takut sesi ini bertambah panjang dan akan memenatkan Isha. Okey, jadi itu sajalah daripada saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam. Selamat datang Isha ke sesi kita pada hari ini. Isha hari ini okey ke, sihat? Sihat. Pada mana tadi? Daripada kafe. Kafe pergi makan? Dengan siapa? Dengan kawan-kawan. Lepas kelas tadi. Makan apa tadi? Makan nasi ayam goreng. Nasi ayam goreng. Oh, nasi lauk ayam goreng. Okey, tak? Okey, sebelum kita memulakan sesi kita lah, macam biasa saya nak menerangkan mengenai penstrukturan lah, iaitu di mana peranan saya sebagai seorang kaunselor dan juga peranan Isha sebagai seorang klien. Saya sebagai seorang kaunselor kena membantu Isha dalam membimbing dalam menyelesaikan masalah Isha lah. Dan juga peranan Isha pula adalah sebagai menceritakan permasalahan Isha secara jujur dan juga menghadiri setiap sesi. Macam yang Isha telah buat lah, ketiga sesi dah Isha hadiri dengan saksamanya. Lepas tu juga saya nak menekankan mengenai etika kerahsiaan lah.
di mana segala apa yang diceritakan oleh Isha ni akan dirahsiakan oleh saya, melainkan terdapat beberapa perkara ataupun faktor yang dapat mengancam Isha sendiri ataupun orang di sekitar Isha. Jadi saya terpaksa menceritakan ini kepada pihak autoriti lah, seperti pihak polis dan sebagainya lah. Dan juga sesi kita untuk hari ini akan berlangsung selama 15 ke 30 minit. Isha okey ke? Okey. Okey. Dan juga sebelum tu saya nak minta kebenaran kepada Isha untuk merakamlah sesi ni untuk tujuan rujukan saya. Boleh ke? Boleh. Kira semua ni Isha dah sedia maklum lah kan. Okey, sebelum betul-betul kita mulakan sesi ketiga ni lah kan, saya nak buat rumusan sedikit lah mengenai sesi kedua kita pada hari tu, di mana Isha ada menceritakan mengenai permasalahan Isha, iaitu Isha menghadapi sedikit kesukaran lah ataupun kesulitan dalam tugasan keusahawanan kerana disebabkan oleh groupmate Isha sendiri. Sebabkan Isha berkata Isha dan kumpulan Isha telah membahagikan tugasan, tetapi hanya bahagian Isha saja yang telah diisi dan bahagian orang lain tu tak dibuat lagi. Dan juga Isha telah mengatakan bahawa video pun mereka tak buat, dan sekarang ni semuanya bergantung kepada Isha untuk menyelesaikan video tu. Betul ke? Betul. Dan juga pada hari tu pun kita ada menceritakan mengenai matlamat Isha lah, di mana Isha ada cakap yang Isha ada dua matlamat pada hari tu, iaitu yang pertama Isha ingin menyelesaikan permasalahan inilah, dan juga yang kedua Isha ingin mendapatkan semangat kembali untuk membuatkan tugasan itu. Betul ke? Betul. Okey. Sekarang ni barulah kita akan memulakan sesi kita yang sebenar-benarnya. Isha dah bersedia? Dah. Okey, mari kita buat. Ayo. Okey, untuk sesi ketiga ni kita akan menekankan semula lah mengenai matlamat itu, sebab pada hari itu pun Isha ada cakap Isha nak selesaikan masalah juga dapatkan semangat. Boleh tak saya nak tahu daripada segi mana Isha? Okey, kita akan fokuskan satu matlamat dulu lah, sebab kalau ada dua terus nanti Isha akan pening. Jadi kita akan buatkan satu persatu, boleh kan? Boleh. Okey, sekarang ni Isha nak memfokuskan matlamat yang mana dulu? Semangat kot. Semangat. Okey, kiranya Isha nak memfokuskan matlamat semangat tu. Jadi daripada matlamat semangat tu sebenarnya Isha nak macam mana dapatkan semangat tu, daripada segi apa? Untuk mendapat semangat tu contohnya macam ada support lah, macam tu ada orang support. Lepas tu kalau kan tengah down kan sebab ada masalah dengan groupmate apa semua, macam serabut. Tapi nak ada support lah, macam ada orang nasihat, ada yang bagi semangat untuk teruskan siapkan kerja tu semua. Dari segi macam tu lah. Oh, okey, kiranya Isha nak ada orang support lah Isha. Boleh tak saya nak tahu, ada tak Isha meminta support ni selain daripada saya? Maksudnya pada kawan-kawan ke atau orang lain? Ada. Tapi ada juga cerita dekat mak apa semua, cerita lah yang ada masalah assignment. Tapi mak cakap tak apa, buat je, sebab dah nak habis kan, dah nak balik rumah. Nanti balik rumah relax, cakap macam tu. Settlekan je, tak payah kisah pasal orang, cakap macam tu. Kiranya Isha pun ada menceritakan kepada Mak Isha lah. Dan Mak Isha sendiri pun kata settlekan je lah, sebab kena dekat balik semuanya kan. Okay, sekarang ni kita nak memfokuskan mengenai alternatif ataupun jalan penyelesaian lah kepada, ataupun kita ni sekarang ni kita akan memfokuskan mengenai cara-cara untuk Isha mendapatkan semangat daripada orang lain lagi. Boleh tak saya nak tahu, ataupun boleh tak Isha ceritakan, ada tak Isha rasa cara yang lain untuk dapatkan semangat tu? Yang pertama mungkin saya rasa saya kena rasa yang kerja ni lagi penting daripada diorang semua. Jadi saya kena siapkan lah, macam kita utamakan benda yang betul-betul penting. Jangan kisah pasal orang. Yang pertama lah, pentingkan kita punya kerja. Yang kedua, saya rasa mungkin saya boleh luahkan dengan orang lain. Contoh macam orang yang rapat dengan saya ke, macam apa tu, orang signifikan lah dengan saya macam tu. Sebab dapat support, sebab dia orang selalu macam, kalau orang rapat ni dia macam memahami lah, dia bagi kata-kata semangat macam tu. Lepas tu yang ketiga mungkin saya rasa Siapa ambil je masa Isha? yang ketiga mungkin saya boleh dapatkan semangat balik, ataupun pergi jumpa lecturer ke apa, cakap minta nasihat apa semua. Macam mana lecturer nak buat apa semua.
tu je lah kot cerita dengan lecturer masalah. Kiranya itu je lah yang Isha bagi. Kiranya yang Isha maksudkan ada 3 alternatif lah yang Isha bagi, iaitu yang pertama, Isha akan menganggap bahawa kerja ni lagi penting daripada mereka lah pada group mate tu. Yang kedua, cara untuk pakai semangat adalah dengan menceritakan kepada orang yang senifikasi dengan Isha sendirilah, seperti kawan-kawan dia. Okey, lepas tu yang ketiga adalah menceritakan permasalahan ini kepada lecturer ataupun meminta nasihat sendiri kepada lecturer lah kan, supaya mereka pun boleh bagi lah. Yang orang paling terdekat kita pun di sini adalah lecturer kan. Okey, kira apa yang saya dengar tu bagus sebenarnya, and cara-cara tu pun memang betul untuk dapatkan semangat balik. Maybe pun tak, kalau saya nak bagi kiranya 1 ke 2 lagi cadangan pada Isha. Okay, macam saya sendirilah kan, sebabkan betul saya nak ceritakan mengenai ini. Okay, sebab saya pun pernah je menghadapi cabaran yang sama dengan Isha ni. Tapi macam yang saya buat, saya menonton video, maksudnya bila saya rasa macam down gila tu, saya tonton video yang dapat menaikkan semangat saya. Contohnya macam saya kan suka kucing kan, jadi saya akan menonton cerita kucing pula. Saya akan menonton video kucing tu dan sebagainya lah. Jadi bila saya tonton tu, saya mula dapat semangat. Macam comelnya macam ni. Biasa sebab orang kata dalam tubuh badan kita ni kan ada serotonin kan. Jadi serotonin tu bila kita boostkan balik kita punya tu, nanti kita akan dapat semangat balik. Kiranya apa yang saya cuba sampaikan di sini, maybe Isha boleh cari aktiviti ke ataupun tonton video dan buat aktiviti yang memang Isha rasa macam dapat menaikkan ataupun boost balik Isha punya serotonin dalam badan tu. Okey ke? Okey. Okey, kiranya ada 4 cadangan lah untuk dapatkan matlamat, untuk dapatkan balik semangat Isha ni. Sekarang ni kita akan memfokuskan kepada matlamat yang kedua, iaitu adalah untuk menyelesaikan permasalahan Isha dengan grup mate Isha sendiri. Betul kan? Okey, mengenai yang ni lah kan, Isha dah cuba dah berhadapan dengan dia orang? Saya dah cuba dah check masing-masing. Semua ada respon baik lah. Respon semua baik. Check pasal kerja, lepas tu dia orang dah buat macam dah ada yang isi dah report tu. Okay. Ada progress lah maksudnya. Kiranya Isha pun dah cubalah kan alternatif untuk ni. Betul? Maybe Isha ada buat cara lain tak untuk macam selesaikan masalah ni? Cara-cara lain ke selain berhadapan WhatsApp dia orang tu? Maybe ada buat group meeting ke, ada tak? Group meeting tu tak ada, tapi kita orang ada group kat WhatsApp je lah. Sebab kita orang nak jumpa pun susah sebab semua kos lain-lain, kita kelas pun lain-lain. Lepas tu kan nak jumpa mesti ada yang ada kelas, ada yang ada program pun semua. Jadi kita orang dah ada WhatsApp je lah. Tapi semua bagi kerjasama lah. Sekarang ni semua macam dah bagi kerjasama. Minta apa semua tu, minta poin-poin ke apa dia bagi. Lepas tu minta gambar untuk buat video apa semua pun dia bagi. Macam ada kerjasama lah, ada progress macam tu. Kiranya apa yang Isha dapat ni sebenarnya salah satu alternatif lah. Boleh tak Isha macam cerita kepada saya lagi kot lah, ada lagi cara lain untuk menyelesaikan isu ni? Kiranya alternatif yang boleh Isha buat lagi? Alternatif lain mungkin saya bolehlah buat Google Meet tu kot. Sebab kalau buat Google Meet tu macam masing-masing boleh bercakap kan, ataupun buka kamera ke, boleh masuk boleh dah. Boleh tengok sama sendiri. Kalau guna WhatsApp ni ada yang seen, ada yang tak seen. Kalau untuk Google Meet ni macam bolehlah kontak ataupun bincang, saling bagi idea apa semua. Lepas tu bincang apa yang tak puas hati ke apa, kena buat kerja ni, kena siapkan terus, bolehlah cakap terus macam tu. Jadi satu cara lain tu mungkin boleh buat Google Meet kot, ataupun cari masa yang betul-betul free, jumpa face to face dekat cafe ke, dekat blog mana-mana lah. Boleh lah macam tu. Itulah rasanya alternatif dia. Okay, alternatif yang Isha bagi ni memang bagus. Bagi saya pun cara nak settlekan cyber ni pun ialah kita kena face to face dengan orang tu ataupun buat meeting lah, sebabkan benda ni kan secara berkumpulan kan. Jadi ia memerlukan pendapat dan juga kerjasama daripada orang lain. Kira memang baguslah apa yang Isha bagi tu, dan saya rasa tak perlu tambah lah kot, sebab Isha bagi tu pun dah betul dah pun. Dan alternatif untuk matlamat yang kedua tu, Isha dah kata mula Isha menceritakan kepada ibu bapa Isha lah kan kiranya. Lepas tu yang kedua, Isha nak pakai semangat tu, Isha kata Isha boleh menceritakan pada orang yang sertifikasi dengan Isha sendirilah, seperti rakan-rakan
Dan yang ketiga adalah Isya menceritakan mengenai ini dan juga meminta nasihat dan bimbingan daripada lecturer Isya sendiri. Betul ke apa saya cakap ni? Betul? Okey, berdasarkan ketiga-tiga alternatif yang telah Isya berikan ni, Isya rasa kan mana yang paling sesuai dengan diri Isya sendiri? Saya rasa mungkin saya just melepaskan perasaan dekat orang yang saya dekat kot, macam meluahkan. Sebab kalau nak bagi tahu lecturer, tapi dia orang macam ada progress lah sekarang kan, macam tak ada problem sangat dah, macam lambat lah sikit kerja masalah di sekarang ni sebab dia orang ada progress. Jadi saya rasa yang paling saya boleh buat lah, mungkin saya boleh share dengan orang rapat dengan saya, orang yang faham saya lah, macam share masalah, lagi lega lah macam tu. Macam apa tu, kalau dia bagi semangat apa semua, jadi dia tambah semangat lah nak buat kerja. Kiranya Isya mengatakan bahawa Isya akan berasa lega lah, boleh berasa lega sekiranya Isya menceritakan kepada orang yang sekitar dengan Isya sendiri lah. Oh, okay, faham. Okey, untuk matlamat yang kedua pula, kiranya memang Isya nak tetapkan yang tu lah. Okey, itu cara untuk dapatkan semangat tu lah, alternatif tadi. Okey, untuk matlamat yang kedua pula, iaitu untuk menyelesaikan masalah Isya tadi pun, Isya dah mengatakan buat Google Meet ataupun jumpa secara face to face lah kan. Jadi antara kedua tu lah kan, Isya rasa mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah ini? Saya rasa buat masa sekarang mungkin Google Meet kot, sebab kalau face to face dia perlukan masa yang lama nak nak tetapkan tempat bila kan, sebab masing-masing semua busy. Jadi saya rasa Google Meet lah, sebab masing-masing ada kat rumah, boleh buka laptop bersama, boleh meeting buat masa sekarang lah. Sebab kalau nak meeting dalam masa sekarang ni kena Google Meet lah. Kalau face to face tu kena bincang lepas-lepas ni lah. Macam tu. Kiranya betul dan juga apa yang Isya pilih ni sebab zaman sekarang ni pun masing-masing mesti ada internet dan juga telefon pintar ataupun laptop sendirilah kan. Jadi kalau buat Google Meet pun macam Isya kata tadi, tak semua ada masa yang sama. Jadi kalau buat Google Meet, kiranya maybe kalau buat tengah malam pun boleh sebenarnya, sebabkan masing-masing dah ada dekat bilik ke ataupun rumah kan. Okey, kiranya itulah Isya yang pilihnya. Okey, kiranya berdasarkan alternatif telah Isya pilih tadi lah kan. Isya rasa puas hati ke dengan pemilihan tu ataupun Isya rasa nak tambah yang lain? Saya rasa saya puas hati lah dengan alternatif tu. Tak puas hati dah. Kiranya Isya pilih tadi untuk matlamat yang pertama untuk dapatkan semangat tu adalah Isya pilih orang yang sertifikasi dengan Isya sendirilah. Supaya Isya apa kata, kalau cerita pada orang yang dekat ni memang akan berasa lega lah, sebab kita pun memang dekat dengan orang tu lah kan. Lepas tu untuk matlamat kedua iaitu untuk menyelesaikan masalah ni, Isya mengatakan bahawa Isya memilih untuk membuat Google Meet disebabkan masa yang berbeza antara satu sama lain lah. Kiranya memang kedua ni memang Isya dah pilih. And boleh tak kalau saya nak, ini kiranya dia macam kerja rumah lah pada Isya sendiri lah kan, Isya membuat dua perkara ni, dua tindakan dilakukan. Kiranya nanti sebabkan kalau Isya buat start pada sekarang pun sempat je, sebab sekarang ni pun baru minggu 13 kan. Sebab Isya berkata dalam minggu depan usahawan tu hantar lah kan. Kiranya kalau Isya start pada hari ni, rasanya sempat je untuk settlekan masalah ini. Boleh ke? Isya rasa okey? Okey, kiranya sekarang ni sesi kita pun dah tamat lah kan, sebab kita pun dah tekankan mengenai masalah Isya datang ke sesi alternatif. Jadi kiranya memang dah tamat dah sesi kita untuk ketiga-tiga ni. Sebelum kita betul-betul menamatkan sesi yang ketiga ni, saya nak buatkan rumusan yang terakhir sekali, iaitu pada rumusan yang satu hari tu, pada sesi satu hari tu kita dah membina hubungan sendirilah. Saya pun dah mengenali Isya, latar belakang keluarga Isya, lepas tu kelebihan Isya ada 3, baik hati, menolong dan sebagainya lah kan. Lepas tu yang untuk sesi yang kedua ni pula, kita ada membincangkan dan juga meneroka lah dengan lebih mendalam mengenai permasalahan Isya, iaitu grup usahawan Isya sendiri. Dan juga kita ada membina matlamat, iaitu 2 matlamat, iaitu Isya ingin mendapatkan semangat dalam diri Isya sendiri dan juga ingin menyelesaikan masalah inilah. Jadi berdasarkan sesi yang kedua tu, kita bawa matlamat tersebut ke sesi yang ketiga, supaya kita sendiri dapat membincangkan alternatif yang ada untuk menyelesaikan masalah itu. Di mana Isya telah memutuskan untuk matlamat yang pertama, Isya akan membuat alternatif dengan menceritakan permasalahan ini kepada orang yang sertifikasi dengan Isya sendirilah, supaya orang yang sertifikasi itu akan dapat memberikan nasihat kepada Isya dan Isya pun akan dapat semangat daripada mereka.
Dan juga untuk matlamat yang kedua, di mana Isha memilih untuk membuat Google Meet bersama grup Meet Isha sendiri disebabkan kos yang berbeza. Jadi siapa kata buat Google Meet ni pun dapat menjimatkan masa mereka dan juga Isha sendiri. Betul ke apa yang saya cakap ni? Okey, kiranya Isha rasa berpuas hati ke dengan sesi kita ini? Puas hati? Dah dapat dah, kiranya dah capai lah matlamat Isha. Dah capai. Okey, betul ke? Betul? Okey, kalau ada beberapa masalah lagi, Isha boleh berjumpa dengan saya, ataupun Isha ingin mendapatkan nasihat ke ataupun bimbingan pada saya, boleh je jumpa saya terus. Okey, boleh. Okey, itu saja pada saya. Terima kasih. Terima kasih.